هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengurusi tak dan tanya nama ni, Tuan Ishak kita, kepimpinan APM, saya tak ada detail ni. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingat kalau saya cakap tajuk tentang puasa ni, ramai lah orang cakap tajuk puasa. Saya akan cakap tajuk ada yang kaitan dengan puasa. Apa perkara baru yang kita rasa kita buat pada bulan puasa yang bulan lain kita tak buat? Selain daripada puasa lah. Tarawih. Maka tu kita cakap pasal tarawih. Tarawih ni ialah satu ibadah, iaitu salat malam. Nabi SAW sebut afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdalus salati ba'da al-maktubati atau ba'da al-faridati salatul lail. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah bulan Allah Muharram. Bulan Muharram. Wa afdalu as-salah ba'da al-faridati salatul lail. Semayang yang paling afdal selepas daripada semayang fardu, semayang malam. Semayang malam ni dia mula lepas lepas daripada Isya sampailah kepada fajar, subuh. Dan yang paling afdal ialah satu pertengahan yang terakhir, terutamanya 1/3 yang akhir. Dan yang kita buat itu termasuk di dalam menghidupkan malam. Sebab itu semayang malam ni, Ramadan ni kita sebut sebagai qiyam Ramadan. Tarawih itu iaitu menghidupkan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, yakni semalam salat malam, imanan wa ihtisaba, dengan iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampun apa yang terdahulu daripada dosanya. Maksudnya Ramadan bukan saja puasa, bukan saja siam, tapi qiyam. Siam maksudnya puasa, qiyam maksudnya mendirikan salat malam. Dan kerana kita mungkin sebahagian ramai kita buat dah, tapi kadang-kadang oleh kerana kita sibuk, sebahagian kita mungkin tertinggal satu perkara yang penting dalam hidup ni, iaitu semayang malam pada bulan-bulan yang lain. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak, Nabi SAW kata, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu mendirikan qiyamul lail, mayang malam. Fa innahu da'abus salihina da'abus salihina qablakum, kerana dia merupakan amalan orang-orang saleh sebelum daripada kamu. Dalam hidup ni mungkin kita ada orang nak cita-cita macam-macam. Nak jadi macam Tuan Ishak kita, mungkin tak semua orang jadi satu jawatan tu je lah. Nak jadi jawatan-jawatan besar ni orang berebut. Tapi jawatan yang paling tinggi yang Tuhan tabalkan manusia ni ialah jawatan kedudukan sebagai orang saleh. Nabi Yusuf alaihi salam, dia dah capai jadi jawatan yang besar dalam kerajaan.
Tapi dia masih kata tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang Muslim dan gabungkanlah aku di kalangan orang saleh. Jadi orang saleh ni semua orang ada peluang jadi. Mungkin kita tak dapat jadi jawatan yang lain, tapi kita jadi orang saleh. Orang baik di sisi Tuhan. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala kata kedudukan dia tinggi. Nabi, semua agama ni, saya kata semua agama ni, Nabi Muhammad, orang Kristian tak nak. Nabi Isa, orang Yahudi tak nak. Ada Nabi yang Yahudi okey, ada yang Kristian okey. Tapi Islam ni diterima semua Nabi. Tapi satu Nabi yang semua agama accept dia. Agama-agama langit ni, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu di barat dia panggil, dia kumpulkan ni semua di bawah Abrahamic faith. Di bawah agama Ibrahim. Allah kata, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim fa innahu safiha nafsa." Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya fa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tak ada orang yang berpaling daripada agama Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya fa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami angkat dia kedudukan yang tinggi di dunia, di akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang saleh. So jawatan yang paling, perkara yang paling kita harap sekali bukan segala jawatan yang orang cipta ni. Yang paling kita harap sekali jawatan kedudukan sebagai orang saleh. Tak mungkin semua orang boleh jadi kumpulan-kumpulan macam-macam, tapi orang saleh orang boleh jadi. Dan belum tentu orang yang ada jawatan tinggi dapat jadi orang saleh, mungkin orang jadi orang bawah, jadi orang saleh. Nabi cerita tentang semayang malam, Nabi kata fa innahu da'abus salihina qablakum. Kerana semayang malam itu ialah amalan perbuatan orang saleh sebelum daripada kamu. Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum. Dia merupakan yang mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Di semayang malam. Sebab itu suruh semayang malam. Wa mukaffiratul lisayyi'at. Dia memadamkan dosa-dosa. Wa manhatun 'anil ithim. Dan dia mencegah daripada buat dosa. Dia padamkan segala kesalahan, mencegah buat dosa. Sebab tu Nabi SAW apabila Nabi ni diwajibkan untuk dia sembahyang malam. Kita ni disunatkan lah. So kita apabila ada masalah yang besar yang menimpa Nabi SAW, Allah suruh dia sembahyang malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam melainkan sedikit. Kadang-kadang orang ada masalah, dia selalu nak pergi jumpa, ambil appointment, nak jumpa bos tu, nak jumpa orang menteri lah. Kalaulah boleh dapat jadual, jumpa orang tu tak besar tertentu, dia rasa aku lega lah, minggu depan dapat jumpa orang ni, harap boleh selesai masalah. Padahal kebanyakan orang yang kita jumpa ni, dia belum tentu boleh selesai masalah. Bukan saja masalah kita, masalah dia pun belum tentu dia boleh selesaikan. Tapi Allah bagi satu masa pada waktu malam hari untuk kita selesaikan masalah. Iaitu kita pergi mengadu pada dia. Bangun, salat dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, saya nak ceritanya sembahyang malam. Dan bulan puasa ni kita buat salat malam ni. Sebab tu jangan bangkit sahur, buang masa sahur. Daripada pukul 4 bangkit masak, nak makan pukul 5, makan 15 minit lah. Bazir masa. Ini time salat, time zikir, time baca Quran. Bangun, masak siap-siap. Lepas tu panaskan saja, sahur dapat pahala lah, disuruh.
Yang lain peruntukkan untuk doa. Kerana ketika itu tempat masa mustajab berdoa. Ramai kita telah telah membazir masa yang penting. Ada orang kadang-kadang dia jumpa satu orang besar yang mungkin dia boleh cakap satu masalah, dia terugi hari itu jumpa aku tak dan cakap. Padahal kalau dia cakap pun belum tentu. Ini kan pula kita waktu yang penting Allah bagi. Bangun pukul 5, bangun awal lah sepatutnya, tapi kadang-kadang dah terlewat pukul 5. Solat dulu 2 rakaat. Minta ke Allah. Minta segala hajat kita. Kerana ketika itu Tuhan janji dia nak terima. Nabi ada masalah yang lebih besar hadapi kaum dia. Masalah dunia keseluruhannya memperkatakan kepada dia, tidak ada apa yang lagi yang tak dikatakan kepadanya. Tapi Allah kata ubatnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam melainkan sedikit, dan tambah dia ataupun lebih atau sedikit, dan baca Al-Quran secara tartil. So Nabi Allahu Akbar, salat malam. Mengadu, Allah jadikan keajaiban hidup bagi orang-orang yang menghidupkan salat malam. Rezeki yang Masya Allah. Allah jadikan ketenangan dalam hidupnya. Janji dah. Tapi salat dengan beberapa perkara yang saya akan sebut. Apa lagi benda? Apa lagi benda yang kita biasanya kadang-kadang kita tak buat kalau tak bukan bulan puasa selain bila sembahyang tarawih? Tadarus. Boleh lain kita tadarus kan? Kita tadarus lagi. Sembahyang apa lagi? Yang patutnya tak malam lah kita buat. Tapi selalu kita ponting, tapi bila mari bulan puasa kita buat. Bukan kita lah. Mungkin tuan-tuan buat, tapi mungkin ada orang yang penting. Sembahyang apa? Sekali dengan tarawih tu sembahyang apa? Dia witir. Dia termasuk dalam qiyam tu lah juga kan. Sembahyang witir. Ni pun satu benda yang penting juga. Kerana Nabi SAW memang suruh orang sembahyang witir. Hatta kalau kita dah tak larat sembahyang, tak larat mengantuk, buat juga witir satu. Bukan bulan puasa saja, bulan lain. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal kata, man tarakal witra fahuwa rajulun su' la yanbaghi an tuqbal syahadatu. Siapa yang tinggal sembahyang witir, dia orang jahat. Bukan jahat, maksudnya dia kata orang tak elok, tak diterima penyaksiannya, dia punya weakness tak diterima kalau dia sembahyang tinggal. Sehingga menyebabkan dalam sebahagian mazhab, khususnya mazhab Ahmad, sangat menekankan, sebahagian mereka mewajibkan untuk sembahyang witir. Walaupun sebenarnya hakikatnya dia adalah sunat muakkad. Sembahyang witir sekurang-kurangnya berapa? 1 rakaat. Sekarang kita duduk sembahyang berapa? 3. Berapa salam? Boleh buat 3 sekaligus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi buat 3. Baca pada rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua baca, lupa dah malam tadi sembahyang. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat ketiga baca apa? Qul huwallah. Ada dalam riwayat yang lain dia baca juga ma'uzatan, dia baca juga qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Walam yusallim illa fi akhiruhun, dia tak bagi salam melainkan pada yang ketiga. Tapi Nabi juga sebut salatul lail masna masna, sembahyang malam 2-2. Jadi maka dia boleh juga 2 bagi salam, sembahyang kemudian lagi sembahyang lagi 1 rakaat, kemudian bagi salam. Okey. Jadi Nabi suruh sembahyang witir. Ni mari bulan puasa ni kita biasakan sembahyang witir. Selepas ni pun patut jangan ponting sembahyang witir. Nabi SAW sebut,
man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang bimbang dia tak bangun pada akhir malam, witir awal-awal. Tu sebab mayang Isya tu witir siap-siap. Kalau jenis tidur dah tak bangkit. Witir siap-siap. Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiril lail. Siapa yang memang berusaha, memang teringin nak apa? Nak semayang pada akhir malam, witir pada yang akhir. Tapi kalau kita semayang untuk imam je lah, imam witir, nak ikut tak? Kita ikut. Kita ikutlah sama imam sampai. Okey. Kerana bagi sempurna semayang. Dia semayang 8, kemudian dia witir 3, kita ikut. Ada beberapa solat. Saya nak buat solat, nak cerita sampingan lah. Saya bagi sesi soal jawab. Yang kadang-kala kita tinggal. Siapa orang kita ada yang Nabi apa semayang yang dia buat. Antaranya 2 rakaat selepas daripada Isya. Yang tu Nabi buat. Ada orang dia 2 rakaat lepas Isya tak solat. Tarawih dia solat. Sebenarnya kenapa kita solat? Kita cari pahala. Dan 2 rakaat tu antara yang besar pahalanya. Nabi Aisyah kata Nabi antara yang Nabi tak tinggal ialah rakaatul fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Bangun tu sebelum Nabi tak tinggal. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Semayang sebelum bangun subuh, walaupun kadang-kadang sepatutnya orang lelaki ni, ada orang lelaki ni semua semayang masjid lah. Yang mana suami kita tak semayang masjid, suruh pergi masjid lah. Kan? Antara tugas isteri selain masak, kejut suami suruh pergi masjid. Boleh tak? Kata abang pergi masjid lah, semayang. Kan? Pesan kat dia, sebelum semayang, jangan pergi duduk tunggu tu imam tak semayang lagi, semayang 2 rakaat. Sebelum subuh. Kita sendiri apabila bangun tengok masa ada lagi, kalau lah terlewat pun, masa masih ada lagi setengah jam lagi, semayang dulu 2 rakaat sebelum semayang subuh. Kerana ia khairun minad dunya wa ma fiha. Kerana ia dah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Pasal pahala ni kita tak nampak. Kalau kita orang cerita nak dapat apa? Bonus hari raya, kita nampak kan. Kita pun rasa happy kalau dengar. Tapi pahala adalah satu benda yang diperlukan oleh manusia. Sebahagian daripada ketenangan hidup yang kita dah ada ini ialah kerana kekuatan pahala yang ada di sisi Tuhan apa yang telah kita lakukan. Maka ini antara benda yang kemudian saya nak sebut satu benda ringkas sebelum saya nak buka pada soal jawab ni. Orang manusia ni apabila dia berhubung dengan Tuhan, ada sekurang-kurangnya ada tiga golongan. Ada golongan yang pertama ialah golongan yang dia ibadah pada Allah, dia ibadah je. Dia tak banyak fikiran dia tentang kelebihan-kelebihan ibadatnya. Dia lillahi ta'ala, dia solat kerana nak dapat pahala, dia takutkan neraka, dia nakkan syurga, dia nakkan redha Allah, dia solat, dia minta redha Allah, dia rasa lazat dengan hubungan dia dengan Allah. Dan ini realiti kepada semua orang yang berhubung dengan Allah. Sebab tu kalau orang tak ada iman ataupun tak ada kelazatan iman, nak habiskan subhanallah, subhanallah, rasa berat dia. Nabi ajak supaya sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas salat, Allah dia nak sebut tengok 10 kali, rasa berat dia. Sama tanda apa yang ada dalam jiwa dia daripada iman. Tapi kalau orang manusia ni bila dia bercinta,
setiap kata-kata cinta itu bukan saja dinikmati oleh pasangannya, dinikmati oleh orang yang mengucapkannya. Sebab tu orang yang bercinta tu dia menyanyi lagu cinta, dia syok. Orang lain tak syok pun dia syok. Sebab dia rasa dia menujukan segala kalimat-kalimat cinta itu kepada tujuannya, kepada kekasih. Cinta itu sendiri mempunyai kelazatannya. Bila manusia mengasihi Tuhan, betapa dia lazat bagi setiap kalimat-kalimat indah yang diungkapkan kepada Tuhan. Dan apabila kita hilang yang itu, kita tak rasa indah. Tak rasa la ilaha, tidak ada ilah melainkan Engkau. Kita tak rasa. Kita kena menyedari bahawasanya kita tidak bercinta dengan Tuhan. Walaupun kita sebut kita kena cinta Tuhan, hal itu hilang daripada kita. So kita boleh ukur sebab maka bila kita baca kalimat Tuhan, kita dengar, kita rasa iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bila kita masa-masa kita baca dengan penuh nikmat, artinya kita tahu pada saat itu iman kita meningkat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang mana mereka ini, mungkin kebanyakan kita lah, kita memang salat, kita memang menikmati ibadah dan hubungan dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga inginkan kepada kurniaan terhadap ibadat ini. Misalnya kita bersedekah, kita cari redha Allah di akhirat. Tapi kita harap dengan sedekah kita ni, Allah menolak bala. Oh, soalan mewah. Okey. Kita harap Allah tolak bala. Kita beristighfar. Kita harap keampunan Allah. Tapi dalam masa yang sama, seperti mana Nabi Nuh janji, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, maka minta ampun pada Tuhan kamu, dia ghafar, dia pengampun. Kita harap keampunan dia. Yursilis samaa alaikum midrara. Dia hantar langit, hujan turun yang lebat kepada kamu. Yakni hujan turun dengan baik kepada kamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dia tambah harta-harta dan dia tambah anak-anak. Maka kita pun harap, di samping dapat ampun Allah, haraplah Allah bagi rezeki, Allah tambah rezeki. Harap wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia bagi harta yang banyak, bagi tanah, bagi kebun, bagi apa-apa, bagi harta. Bukan kata kita tak ikhlas, kita memang niat lillahi ta'ala. Tapi kita harap yang lain. Kita harap di samping itu sesuatu kurniaan daripada Tuhan. Ini golongan yang kedua. Dan golongan ini tak ada apa, kerana Quran sendiri suruh. Tapi ada golongan yang ketiga, saya harap kita tak termasuk dalam ni. Dia dengan semayang apa semua ni, dia tak ada rasa apa. Dia kira dia nak je. Pagi tengok orang, jom kita sedekah, pasal aku nak bisnes ni. Allah itu seakan-akan tak muncul dalam ingatan dia untuk mencari redanya di akhirat. Apa semua tak ada. Hanya duk fikir sedekah satgi dapat balik. Yang ni buat yang ni satgi dapat balik. Baca ayat kursi ni satgi jadi macam ni. Maka dia tak ada satu perasaan hubungan dengan Tuhan. Nak bagi faham ni macam ni lah. Orang yang order barang, kita pi kat ambil makan, kita panggil adik, order bagi nasi goreng 3, bagi air 3. Kita tak mau tahu pun dia, kita mau tahu barang sampai. Sebahagian manusia dia buat Tuhan macam itulah. Dia tak mau mengenali Tuhan dan tak mau menghayati makna ibadah. Dia hanya seolah-olah aku order, ya Allah bagi. Lepas tu ada pula orang petua kat dia, kalau buat yang ni jadi macam ni, buat yang ni jadi macam ni. Ini bermula daripada situ, maka lahirnya khurafat-khurafat yang lain. Kerana dia tak menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Dia kata baca surah Maryam, dapat anak perempuan jadi cerdik. Baca surah Yusuf, dapat anak lelaki jadi lawa. Kita tanya siapa yang nak bagi? Dia tak.
Baca surah tu je dah. Yalah, siapa yang nak bagi anak perempuan? Siapa nak bagi anak lelaki? Allah lah. Bila Allah janji? Tak lah, tapi surah ni, surah ni. Dan ini ada orang macam tu. Dia baca ayat kursi, dia bukan ingat Allah. Dia rasa macam power tu datang daripada ayat. Ini adalah orang yang terpisah daripada makna ibadah. Dan berlaku banyak di kalangan orang-orang yang baru belajar tentang ibadat. Sebab tu ada orang, semua tak, semayang tak berbetul, apa tak berbetul, zikir tak berbetul. Ni macam mana nak semayang hajat? Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, isyak tak semayang, semayang hajat. Lepas tu ada orang betul kalau orang baca macam ni, jadi macam ni. Kita tanya, siapa nak bagi jadi? Dia tak ada konteks antara dia dengan Allah. Seolah-olah macam mentera. Dengan mengulangi ungkapan-ungkapan itu, jadilah perkara yang diminta. Sehingga dia terlupa kepada siapa yang dia berminta. Dan terlupa untuk menghormati dan mengagungkan zat yang dia minta itu dengan penuh keagungan dan mengharapkan keampunan. Allah kata, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di kalangan manusia ada yang menyatakan, wahai Tuhan, berilah kepada kami di dunia. Mereka tak ada habuan di akhirat. Dan di kalangan mereka ada yang menyatakan, wahai Tuhan, berilah kepada kami di dunia baik, dan di akhirat juga baik, dan selamatkanlah kami daripada azab neraka. Jangan kita jadi yang pertama tadi. Orang kata ni semayang, kalau buat semayang ni 12 rakaat macam ni, semayang tu pun Nabi tak ajak. Dia pergi cari buku petua, jadi macam ni. Kalau nak ndak macam ni, ini kita tengok geng-geng yang buat viral, sedekah. Siapa nak bisnes, sila sedekah sekian-sekian. Walaupun secara teorinya macam ada kebenarannya, tapi dia bukan seperti itu. Orang sedekah mengharapkan redha Allah. Di belakang nama syarat lah. Orang sedekah mengharapkan redha Allah. Dan kemudian kita harap di samping keredaan itu diberikan kurniaan. Dan ini bahaya orang yang beli buku tentang keajaiban bacaan-bacaan tertentu. Dia akhirnya dia macam tak ada konteks dia dengan Tuhan. Dia konteks dengan bacaan dan perbuatan itu. Ini berhati-hati kita dalam hal ini. Kita tengok di Indonesia, ada yang sembahyang tarawih punya cepat. Tengok. Punyalah puluh, dia baca apa? Walin amin. Kalau kita tanya dia sembahyang untuk siapa? Untuk apa dia buat sembahyang ni? Kalau dia kata untuk Allah, dia sebut. Tapi tak betul begitu. Asal kita solat ni, asalnya kita tak solat pada bulan-bulan biasa ni. Kita solatlah qiyamul lail tu, kita solatlah. Tapi kita buat ni kerana memenuhi apa yang Nabi SAW. Nabi berjamaah pada bulan Ramadan, pada beberapa hari. Kemudian baginda meninggalkannya kerana dibimbangi, difardukan kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha kata, kerana Nabi SAW yusalli arba'an. Nabi sembahyang 4 rakaat. Fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang elok dan panjangnya sembahyang tu. Summa yusalli arba'an. Kemudian dia sembahyang lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang elok
dan panjangnya semayang tu. Thumma yusalli salasan, kemudian dia semayang 3. Jadi berapa? 4, 3. Dan kita kadang-kadang tanya kawan, masjid mana yang pendek ke? Banyak benda kita dah dengar. Dengar mengumpat orang, dengar maki orang, dengar lagu, dengar apa. Kita bukan banyak masa dengar Quran kadang-kadang. Biarlah imam baca Quran. Cuma bolehlah pilih imam hak sedap sikit. Kalau imam pun baca kokang, kita pun lemah dekat di belakang kan. Sebab tu yang nak cari jadi imam tu yang paling terbaik untuk baca Quran kan. Ni masjid pun macam tu jugalah. Bila saya sebut ni supaya semua, dan radio baru saya sebut baru dah. Tu imam kalau dia rasa dia tak boleh untuk baca panjang, dia tak ingat. Pertama, dia cari orang yang ingat. Kedua, kalau dia tak ingat, dia boleh letak Al-Quran untuk dia baca. Seperti mana Zakwan Maula Aisyah buat. Letak, baca dia mashaf. Kalau dia rasa suara dia tak sedap, dia bagilah orang yang suara sedap jadi imam. Di sini dah jadi tok imam tak? APM dah tok imam? Tentu sedap lah. Kan? Ni pun sama kan. Baru ni saya sebut orang yang menguruskan masjid. Saya pergi semayang orang masjid. Masuk pagi-pagi masjid ni panas. Aircon ada. Pasal apa tak buka? Saya tanya pasal apa tak buka aircon? Tanya orang sebelah panas. Apa tak buka aircon? Tok Siak tak mau buka aircon, dia sejuk. Dia kira dia seorang. Kalau hang sejuk, orang pakai baju lah. Masjid ni bukan rumah hang. Hang kena menguruskan masjid. Dia dah kira dia seorang sejuk, dia dah tua, umur 80 tahun, dia sejuk lah. Ni orang ramai semayang. Ni pun satu penyakit di kalangan orang yang uruskan masjid, dia fikir dia. Dia fikir dia. Sebab tu kita dalam pengurusan, tak boleh fikir kita saja, kena fikir orang lain juga. Okey, terima kasih. Saya baca soalan lah. Boleh? Banyak soalan ni. Dakwat merah, dakwat biru. Bolehkah kita mengqadakan solat kerana terlepas solat maghrib? Sebab saya selalu kerja part time. Dari pukul 6 sampai 12. Tapi apa ni? Tapi suatu hari ada orang gila. Lelaki dalam surau. Biar betul. Dan setengah ustaz cakap boleh sebab ustaz tu kata dah habis yang menyatakan Nabi Muhammad solat. Dia tak, apa kaitan orang gila ni? Okey. Saya bagi dua saya jawablah apa yang saya fahamlah apa dia. Pertama, hak pasal gila ni dulu. Lepas tu ada orang gila main surau. Dulu saya pernah cerita pasal orang gila kan. Orang gila pergi surau, orang gila pakai jubah, pakai lawa, pakai kopiah. Dia pun ingat orang gila ni hebat kan. Dia pun suruh orang gila ni jadi tok imam. Tengok dia pakai jubah, hak lain semua pakai baju biasa lah. Orang gila tu naik jadi tok imam baca sedap. Mayang maghrib. Lepas tu habis mayang, orang kata hebat ni. Ustaz, orang mana ustaz? Baca sedap ni. Dia kata tu baru solat yang tak ambil uduk. Saat lagi ambil uduk lagi sedap. Okey kan, macam tu. Tapi dia gila, kena ke dia? Kalau ada orang gila dalam surau, pertama, kita itu tak boleh jadi excuse sebab kita bukan seperti syarat kena sembahyang dalam surau.
Di luar surau boleh sembahyang, di tepi surau boleh sembahyang, di tepi jalan pun boleh sembahyang. Cuma orang Malaysia ni kita tak apa biasa sikit dengan benda ni. Kalau kita pergi di negeri Arab, walaupun bukanlah semua Arab tu contoh dia bagus, tapi sembahyang merata ni biasa. Kita tengok tepi jalan, tepi kedai, orang duk toki kedai apa, dia lapik tepi tu dia salat. Tepi universiti pun kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, selalu tengok-tengok atas padang salat. Saya duduk di negeri Mak Saleh juga, kadang-kadang orang Islam sebelum Islamofobia, dan tapi di Oxford saya duduk pun ramai kadang-kadang orang solat je tepi jalan tu, ada ruang mereka solat. So solat boleh dimerata lah, tak semesti nak kena tunggu orang gila keluar surau boleh sembahyang. Itu satu isu. Isu yang kedua ialah kita tak sempat nak solat sebab kerja kita. Betul, kalau setakat kita sibuk, biasa kerana kita duk fikir, ini saya ambil contoh lah, APM lah, pakai macam ni. Kita dah tahu keadaan kita macam ni, kita ambil wuduk, pakai kasut kita ni, stokin pakai kasut kita, kena main bertugas. Nanti apabila kita nak solat balik, kita dah batal wuduk, kita tak perlu cabut kasut ni. Kita hanya ambil wuduk sampai kepada time nak basuh kaki, kita hanya sapu di kasut kita. Ni sama dengan bab al-mashu ala al-khuffain, sapu di atas khuf. Ataupun al-mashu ala al-jawrab, walaupun jawrab tu yang ada perbincangan panjang dalam fuqaha, tapi itu boleh disapu, memudahkan kita salat. Selagi tak nampak najis di tapak, walaupun aku ni jalan merata tadi, selagi kita tak nampak najis di tapak kaki kita, kita boleh salat. Melainkan ternyata najis, kita kena cuci dulu. Kalau tak nampak najis, walaupun kita berjalan, kita dah pijak macam-macam, kita tak payah andaikan. Nabi SAW dan para sahabat asalnya solat pakai kasut. Sehingga pada satu hari Nabi fakhala'ana alaih, Nabi buang kasut dia. Sahabat yang duduk di belakang pun buang juga kasut dia. Nabi tanya, apa siapa hamba buang kasut? Tengok Rasulullah buang kasut tengah solat. Rasulullah kata, kerana aku Jibril beritahu kasutku kotor. Maksudnya yang lain tak kotor, tak payah buang. So kita mudah. Dalam keadaan kasut macam ni pun boleh untuk solat. Jadi tak semesti nak kena cari surau. Tang mana kita sempat, kita solat. Let's say lah tak boleh, ada accident lah, kita nak kena pergi angkut lah apa pula, kan? Tak boleh nak tinggal. Kalau dalam keadaan yang seperti itu, kita boleh jamak takhir, iaitu kita semayang maghrib di dalam waktu Isya, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat Isya, kerana keperluan semasa itu. Tapi bukan setiap hari duk pergi jamak, melainkan ada keperluan tu. Itu dia tak namakan qada, kita takhirkan. Kerana jamak boleh berlaku sama ada kerana musafir ataupun kerana ada urusan-urusan yang terdesak, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asran zuhr arba'an wal asr jam'an. Nabi sembahyang zuhur dan solat az-zuhr wal asr jam'an. Nabi sembahyang zuhur dan asar jamak di Madinah. Di Madinah tanpa ada hujan, tanpa pemusafiran. Sebab apa? Orang tanya Ibnu Abbas, kenapa Sa'id bin Jubair dia riwayat, dia kata, aku pun tanya Ibnu Abbas kenapa. Arada alla yuhrija ummatahu, kerana dia tak mau menyusahkan umat dia. Maksud kalau ada keperluan boleh. Apa hukum seorang lelaki menceritakan dia dah bercerai tapi sedangkan dia tak bercerai? Apakah talak taraf anak-anak dia? Apakah jatuh talak ke isteri dia? Tak jatuh talak. Dia cerita, dia pembohong lah. Dia kata aku cerai dah. Dia cerita dia. Itu dia cerita hal dia. Dia cerai, dia kena menceraikan isteri dia, mengisytiharkan cerai, kan. Walaupun fuqaha ada pandangan berbagai-bagai, tapi asalnya menikah itu telah sah. Di atas andaian-andaian ni, bohong-bohong ni kita tak kira. Dia mungkin bohong, dia bohong kawan dia saja. Tapi kalau dia kata pada isteri dia, aku ceraikan kau, maka berarti dia cerai. Kalau
duk khayal mula aku cerai bini, duk sorang-sorang tak kira. Ha. Dia kena, dia boleh cerai dengan dinding lah. Nak kena. Bolehkah kita mengangkat tangan ketika berdoa sedangkan doa mengangkat tangan tidak dibenarkan di negeri kita? Ini pun satu merepek lagi. Siapa dia yang tak benarkan doa angkat tangan? Tak nampak orang doa angkat tangan berdoa. Dia ni tu kadang-kadang tu dia rasa, bukan dia tanya ni, dia mungkin tanya untuk orang lain kan. Orang tengok hak lain, dia faham hak lain kan. Yang Nabi mengangkat tangan berdoa, dalam mengangkat tangan berdoa mengangkat tangan sabit melebihi 70 riwayat para sahabat mutawatir maksudnya ada angkat tangan. Cumanya masa bila dia angkat. Itu saja. Bukan semua doa angkat tangan. Doa angkat tangan ketika berdoa sabit daripada Nabi. Riwayat mutawatir. Bahkan macam-macam hadis kan. Dia kata innallaha hayyun karim. Nah, Allah Taala tu pemalu dan pemurah. Yastahi min ibadih. Dia malu daripada hamba dia idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma safra an yaruddahuma sifra. Apabila hamba tu angkat tangan kepada Tuhan dia, kedua tangan dia tolak tangan itu dengan tolakkan yang kosong. Dia tak, Allah tak begitu. Angkat tangan kan. Farafa'a yadayhi, Nabi pun angkat tangan. Tapi masa bila dia angkat tangan? Ada masa dia angkat, ada masa dia tak angkat. Masa kita sujud, kita doa kepada Allah Ta'ala, adakah kita angkat tangan? Tinggal day saja, tangan angkat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita doa, tunjukkan kami jalan yang lurus. Adakah kita angkat tangan? Tak. Maka kita angkat pada tempat yang dia angkat. Kan? Kita nak menggauli isteri kita, kan duduk, takkan angkat tangan. Abang apa angkat tangan doa dulu. Doa juga kan, tapi tak payah angkat tangan lah masa tu. Doa makan, dia tak angkat tangan. Doa nak pergi tandas, tak payahlah berdiri depan tandas. Orang tanya, anda duduk depan Kaabah. Kena. Doa lepas salat dia angkat tangan. Doa-doa yang dia angkat tangan biasanya doa yang khusus, yang ada hajat-hajat yang khas, dia angkat tangan. Doa untuk kunut dan witir, dia angkat tangan. Tapi lepas sembahyang kita doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah. Itu doa, kita tak angkat tangan. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Kan? Kemudian kita doakan astaghfirullah, minta keampunan. Itu doa. Kita angkat tangan tak? Kita tak angkat tangan. So ada tempat yang kita angkat tangan, ada tempat kita tak angkat tangan. Di Perlis tak pernah kata tak boleh doa angkat tangan. Cuma yang dia kata tidak ada doa beramai-ramai selepas daripada solat. Imam dan makmum. Jadi maksudnya kalau sekiranya ada doa, doa, tapi kenapa tak ramai-ramai? Apa salahnya? Sebab Nabi tak buat. Nabi sembahyang sehari 5 waktu, berjamaah semuanya. Tak ada riwayat lepas sembahyang dia ramai-ramai, sembahyang fardu, ramai-ramai dia angkat tangan. Dia tak buat. So kita tak buat lah. Apa salahnya? Bukan mesti nak ikut Nabi. Kita sendiri boleh. Tak apalah sendiri nak buat. Tapi neri dia nak ikut Nabi. Macam tu je. Neri punya example dia Nabi. So dia nak ikut Nabi dalam hal itu. Habis tu kami nak doa kat tangan. Doa, tak apa. Tu imam tak doa, macam mana tahu dia tak doa? Tadi masa dia sujud, dia doa. Sebelum bagi salam, dia doa. Ada doa, Nabi suruh baca. Dan tadi pun dia baca Allah. Dia duduk. Ada wirid. Dalam wirid, pergi di masjid tu kan kita ada zikir selepas salat. Yang diletak semua masjid. Dalamnya ada doa. Sebab tu, tengok dengan faham. Adakah puasa kita sah sekiranya mandi hadas selepas waktu subuh? Sah tak? Sah kan? Kerana ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi selepas daripada masuk waktu fajar. Kan? Kita bersama dengan isteri kita, tak ada nak makan song, ombang. Misalnya kan? Habis dah, tak ada. Lepas tu, dah masuk waktu. Ataupun kita dah bersama dengan isteri kita, lepas tu makan song.
makan sahur. Kemudian orang bang makan sahur dalam keadaan, boleh sah dah makan sahur dalam keadaan berjunub. Sah? Ha? Ada orang tanya, sah tak tahu sah aku tadi? Semayang dalam keadaan berjunub tak sah lah. Sahur dalam keadaan berjunub sah? Tak berani jawab. Tetap dapat pahala sahur. Cumanya sebelum nak semayang subuh ni, kena mandi lah. Jangan mufti kata boleh tak semayang. Tak mandi. Tak mandi tu sebelum. Bila Allahu Akbar, ya Allah tak mandi lagi ni. Pergi mandi lah. Sebab, bukan sebab nak puasa, sebab nak salat. Salat subuh. Sebab nak salat subuh. Termasuk juga dalam bab yang sama, orang-orang yang inzal. Inzal ni iaitu keluar air mani. Pada waktu semasa dia, katakanlah, dia tidur, dia bermimpi. Lalu dia inzal, khususnya lelaki keluar air mani. Maka sah tak puasa dah? Sah tak puasa? Sah tak? Sah. Cumanya bila dia nak semayang zuhur ataupun asar, dia kena pergi mandi dulu lah. Bukan kata batal puasa, melainkan dia dengan sengaja. Di situ ada majoriti para ulama menyatakan batal puasa. Itu dia tertidur lah, duduk tunggu ni. Takkan tertidur dalam majlis ni, tak boleh lah. Pun sah juga lah. Kenapa masjid di Negeri Perlis tidak selawat dan doa selepas rakaat keempat selepas solat tarawih? Pertama, tarawih, kenapa disebut tarawih? Kerana dia maksud dia rehat. Jadi sebab tu lepas 4 biasanya rehat. Masa rehat tu seseorang boleh doa, seseorang boleh wirid, boleh zikir dan boleh buat apa saja, sembang kawan pun boleh. Kemudian dia boleh solat. Tetapi kalau dia masa tu dia seorang-seorang duk Allahumma salli ala Muhammad, boleh tak? Boleh. Kalau dia lepas tu dia baca Quran, boleh tak? Boleh. Kalau dia rehat saat duduk istighfar, boleh tak? Main handphone? Tetapi ada tak pada zaman Nabi ataupun zaman Omar yang mula buat? Kerana Omar telah menyuruh. Pada zaman Omar, dalam riwayat Imam Malik, riwayat yang kuat dalam Muwatta' Malik, Umar telah memerintahkan buat 11 rakaat. Memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk buat 11 rakaat. Ada riwayat kata Umar memerintahkan 20 rakaat. Tapi riwayat ini daripada Yazid bin Ruman, dia tidak kuat di segi riwayat. Walaupun macam mana pun, ulama-ulama menyatakan tak apa lebih daripada 11 pun, seperti ataupun 13 kebiasaan Nabi. Kerana Nabi kita salatul lail masna, semayang malam dua-dua. Yang ni lagi banyak mana nak buat boleh. Okey. Tapi tak ada mana-mana Nabi ataupun Nabi juga telah semayang berjamaah tarawih ni pada beberapa malam. Tak pernah buat. Antaranya itu selawat ramai-ramai atau doa ramai-ramai. So kita tak buat. Dia boleh. Ada orang negeri buat, dia buat. Itu kebiasaan. Kita pergi negeri Arab mungkin tak buat ke? Di Mesir kita buat sebagai tradisi Melayu. Tapi kita diboleh dalam semayang ni kita nak follow asas contoh yang ada pada zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. So, saya nak doa. Doa lah. Doa. Tak ada masalah. Cuma tak ada berjemaah ramai-ramai. Itu saja. Apa hukum orang Islam iaitu orang yang berpuasa mengajak orang bukan Islam berbuka sekali dengan kita? Yang buka kita, dia ada. Sebab dia tak puasa. Tapi kita ajak dia tu sebab mungkin pertama kita nak introduce dia kepada apa itu Islam. It's not necessary to invite them to be Muslim. Bukan semestinya untuk ajak dia jadi Muslim. Nanti dia sekarang ni kan, dia orang ni sensitif kan. Tapi at least just to introduce what Islam is. Untuk memberitahu dia apa itu Islam. Dan kemudian dengan pengetahuan tu dia mungkin akan hormat cara dan seumpamanya. Dan itu adalah baik untuk memberikan perspektif yang baik tentang agama.
Boleh je nak ajak. Tapi kalau dia tanya, dapat pahala apa? Dapat pahala nak cerita benda baik Islam pada orang, termasuk dalam dakwah. Tapi yang hadis kata, man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'imi min ghairi an yanqusu ajru sa'imi as-sa'imi syai'an. Siapa yang bagi buka puasa orang yang berpuasa, Allah Taala akan bagi pahala seperti orang yang berpuasa dengan tak kurang pun pahala orang yang berpuasa itu. Kan? Ini untuk orang yang bagi orang buka puasa lah. Bagi orang bukan Islam yang tak buka puasa, tak dapatlah pahala buka puasa, tapi dapat pahala introduce dia kepada Islam. Mudah-mudahan. Apa lagi soalan ni? Saya nak tanya fidyah, mak saya sakit dan tak mampu untuk berpuasa. Macam mana nak selesaikan? Dia tak mampu untuk berpuasa, bayar fidyah untuk dia. Ha? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amul miskin. Orang yang tak mampu melakukannya puasa, fidyah orang miskin. Di negeri Perlis ni, kita kira bagi orang satu hari makan seorang berapa? Berapa dit? Paling kurang orang nak makan tengah hari. Kalau ada banyak tu, boleh makan lah. Janganlah nak pergi makan di Sushi King. Makan biasa. Berapa dit? RM5 cukup? So RM5. RM5 lah. RM5 tu kita bagi pada dia untuk satu hari. Tapi kalau dia mampu, dia sihat balik, dia mampu bayar, dia akan bayar. Kalau tak, dia dah meninggal, dia tak ni, sama anhu waliyuhu. Walinya berpuasa untuknya. Bagaimana dengan penyakit lelah, guna pam untuk hilangkan asma di waktu puasa? Dia boleh menggunakannya. Itu bukan makanan dan minuman. Dia boleh menggunakan. Dia gas, dia boleh pam untuk menghilangkan penyakit dia. Kerana dia macam ni. Puasa ni sah sehingga terbukti dia batal. Kalau setakat agak-agak macam nak batal, dia tak batal. Dia status dia sah dulu. Orang tak boleh batalkan dia dengan andaian. Bolehkah puasa ganti bergabung dengan puasa Syawal? Ini ada pandangan-pandangan yang ditulis oleh sebahagian para ulama, tetapi bagi saya pandangan yang lemah. Satu orang yang tak berpuasa, samakah pahala? Apabila satu orang tak puasa Ramadan, maka dia tak menyempurnakan puasa Ramadan. Jadi dia kena bayar dulu puasa Ramadan tu. Pasal hadis tu kata, man sama Ramadan. Siapa yang berpuasa Ramadan, thumma ba'uhu sittan min Syawal. Kemudian dia mengikutinya 6 hari pada bulan Syawal. Sekarang dia tak habis puasa Ramadan. Kan? Dia orang buat andaian sama macam kita masuk dalam masjid. Kerana dalam masjid kita semayang kita semayang fardu subuh, merangkumilah tahiyatul masjid. Itu berbeza kerana tahiyatul masjid itu bertujuan supaya kita tak duduk di masjid melainkan dalam keadaan salat. Kan? Saya buat contoh yang lain. Aku bayar hutang kau dengan aku niat sedekah sekali kat kau. Boleh? Kita hutang kawan kita RM1,000, kita boleh bayar. Ni aku bayar hutang. Dalam hutang ni juga aku niat aku sedekah kat kau. Tapi hutang memang RM1,000. Kalau macam tu, senanglah orang yang mana dia pada bulan Ramadan dia bermusafir ke mana-mana buat urusan kerja, dia tinggal 6 hari. Kenapa dia kata? Besok pada bulan Syawal dia puasa 6 hari, sama dengan pahala mereka yang puasa
30 hari dan 6 hari. Sama. Logiknya sama kan? Logiknya dulu sama kan? Orang yang puasa 30 campur 6 dengan orang tinggal 6 hari kerana buat urusan apa? Lepas tu puasa 6 hari Syawal jadi sama pahala. Sama. Ha? Walaupun ada orang bagi pendapat dengan andaian kod daripada buku tertentu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan menyamakan dua amalan yang ternyata berbeza. Yang banyak. Ni puasa dah 29 ataupun 30 hari. Ditambah dengan 6 hari. Dapat pahala sama pula. Faka'annama samad dahr, seperti puasa sepanjang apa? Sepanjang tahun. Dah lah dari puasa 30. Walaupun di kalangan para ulama ada yang kata puasa tu 36 macam 360 hari. Walaupun itu bukan alasan yang kuat. Tapi itu antara logik yang menunjukkan gabungan angka 36 itu. Benarkah berpuasa hari Jumaat itu makruh? Ni hari Jumaat bulan Ramadan ni nak puasa. Makruh jika kita mengkhususkan hari Jumaat saja. Kan? Wala yakhtassu bisawmi min bainal ayyam. Jangan mengkhususkan dengan satu hari puasa di antara hari-hari yang lain dalam hadis Muslim. Pada hari Jumaat, kan? Tapi kalau kita puasa hari kita niat. Aku kalau hari kata macam ni. Aku kalau hari petang ni dapat keputusan yang baik. Kalau hari ni aku dapat keputusan yang baik, besok tu aku nazar nak puasa. Keluar keputusan hari Jumaat, hari Khamis, besok hari Jumaat. Boleh tak puasa? Ha? Boleh tak? Boleh, sebab kita bukan khususkan hari Jumaat. Kebetulan jaga hari Jumaat. Nak faham hal yang sama, macamlah kata hari Ashura jatuh pada hari Jumaat. Boleh tak puasa hari Jumaat? Boleh. Kerana kita bukan khusus hari Jumaat. Tapi kalau duduk saja-saja nak puasa hari Jumaat, itu tidak diizinkan. Oh, last soalan. Daripada kita kena masuk kerja. Kan? Duduk lama-lama tadi pergi tidur. Bagaimana dengan kedudukan orang yang berpuasa tapi tak solat? Ada tak? Ha? Tak apalah. Tapi saya taklah kata-kata tak solat puasa. Cuma kita kena tanya dia, pasal apa dia puasa? Kalau dia kata nak dapatkan redha Allah, okey, bagilah, alhamdulillah lah. Tapi ada lagi arahan Allah yang lebih besar, itu semayang. Kalau dia takut Allah murka, dia tak puasa, dia juga kena bimbang benda yang lebih besar dia puasa, iaitu apa? Salat. Tapi kalau dia kata, yalah orang semua puasa, aku pun nak kurus badan sikit, tak apalah, dia dapat kuruskan badan, tapi dia tak dapat pahala. Tapi kalau dia kata, yang ni betul-betul aku puasa lillah ta'ala, bab semayang tu memang jadi balok macam mana. Contohnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala dan selamatkan dia daripada dosa meninggalkan puasa. Last, apakah adab berdoa kepada Allah yang terbaik? Banyak panjang cerita adab doa ni, dan kira lagi kita. Tapi doa ni macam ni. Bila satu orang tu dia merintih pada Allah dengan penuh pengharapan, dia tahu tentang diri dia. Dia minta betul-betul pada Allah. Dia harap pada Allah. Dengan cara yang betul. Kata Nabi, makannya halal. Minum halal. Dia angkat tangan, Ya Rabb, Ya Rabb. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tuhan mesti menerima doanya. Percayalah. Cuma kita ni gagal nak memahami banyak daripada kehidupan dunia ini. Saya cakap pada ibu bapa di sekolah. Semua pun ada anak-anak.
Kita doa kat anak, ya Allah, bagilah anak aku berjaya dalam peperiksaan. Tiba-tiba anak kita periksa corot dah. Kita takut doa tak berjaya. Kita selalu salah sangka dengan Tuhan. Pasal apa kita nak doa anak kita berjaya dalam periksa? Kita mau dia dapat kertas A ke, ataupun kita mau suatu hari lagi dengan kejayaan peperiksaan itu dia berjaya dalam karya hidup dia yang akan datang. Yang mana satu? Untuk periksa tu ke untuk masa depan? Untuk masa depan. Kita bila doa pada Allah, ya Allah beri kejayaan pada anak kita, mungkin kita tak tengok esok ataupun lusa ataupun 2 bulan ataupun setahun, tapi Allah menyimpan doa kita. Mungkin anak kita lepas kita mati ataupun masih kita hidup, kehadapan ini dia berjaya. Dia tak berjaya dalam peperiksaan, tapi dia berjaya dalam pekerjaan. Saya ada kawan berjaya semua straight A dalam peperiksaan dulu, tapi saya jumpa dia tak setara mana pun. Ada budak yang kami duduk macam-macam. Orang tak dan bagi soalan, dia dah tanda lah ABC. Pandai dia pada soalan ni. Cikgu pun pening kan. Kan tanda ABC. Mana soalan tak main? Kan dulu orang bagi soalan ABC dulu, kertas asing. Dia bubuh siap-siap dah jawapan. Tak dah baca soalan. Kita kata, punyalah mangkuk kawan aku ni. Kan? Tapi jumpa dia meniaga apa, tengok kereta semua elok. Rezeki Allah, dia tak boleh dalam peperiksaan tu, dia pandai bidang lain. Sebab itu kita selalu salah sangka bila kita doa kepada Allah. Kita minta satu benda, Allah kadang-kadang tak bagi, dia bagi. Kita rasa dia tak bagi, sebenarnya dia telah berikan. Kita minta duit banyak, dia tak bagi, dia bagi kita sihat. Yang lebih berharga pada duit. Ada orang duit banyak duduk atas kursi, tak boleh buat apa pun, duit tak ada guna. So, husnuzan dengan Tuhan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Sebab itu, manusia yang selalu kecewa ni manusia yang salah sangka dengan Tuhan. Dan itu sebesar-besar dosa dalam hidup kita. Su'udzan billah, sangka buruk dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita sangka baik dengan dia, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.